Keindahanmu memukau ramai orang. Keindahanmu tidak terlawan. Keindahanmu bagaikan syurga. Terima kasih Tuhan. Sebahagian alam kau ciptakan untukku berimajinasi dan menjiwai dunia fanamu yang menawan. Kerana alam ini tidak ternilai sebagai khazanah generasi mendatang. Burung-burung berkicauan merdu, daun-daun hijau berterbangan. Sesiapa yang melihat pasti tertawa. Ku berjanji akan menjaga tanah merdekaku agar keindahan tetap berkekalan, khazanah ciptaan Tuhan. Dengar bunyi tu, ya Allah. Rasa macam abundant Kan kita pun baru lepas hujan tadi, lebat hujan, so kita boleh dapat the energy sini kan. Betul. Tapi sebenarnya kan, kalau awak tahu kan, kita sekarang berada dekat hutan yang saya faham tadi, hutan yang dah berumur 10 juta tahun. Sebab itulah rasa dia macam ni kan. Sangat autentik, sangat abundant kan. Tapi tiba-tiba kita ada macam hotel 5 bintang macam tu kan. Yelah. Siapa sangka Macam awak tengok kan, ada pokok-pokok cempedak. Wah, betul lah. So, dia naturally je apa yang ada kan. Kita scan jap. Jom masuk. Wow. Tiba cerah kan. Pokok dia, Masya Allah. Tengoklah pokok ni, besarnya. Dia macam, sebenarnya masa dulu saya pernah banyak gunung tahan tau. So apa banyak pokok-pokok yang ada kat sini adalah dia mix and match pokok hutan dan juga pokok yang kita selalu nampak dalam landscape. Dia nampak unik tau. Macam kalau awak nampak ni, dia enormous punya size campur dengan pokok yang kita biasa nampak. Tapi sekejap, saya tengah macam menghayati design bumbung dia kan. Bila dia tilt ke depan, kalau kita tengok design itu, menyebabkan landscape kita ni disambut oleh arkitektur yang sangat cantik kan. Yalah. Dan that's why kalau awak nampak kan, the detailing of the bumbung ni kan, dia menggunakan kayu-kayu yang besar macam ni. In term of proportionate dia tu sangat kena. Look at that. Wah. Saya tak sangka kita disambut oleh ukiran yang humble. Kan? This is such a humble masterpiece. Dia adalah so humble yet so detail. Buatkan dia nampak macam sebenarnya terlalu banyak elements of tropical and elemen Melayu yang ada yang kita boleh implementkan untuk nampakkan dia tropical. So ni sebenarnya adalah foyer yang menyambut tetamu. Tapi macam instead of dia taruh art piece yang macam wow sangat, yang menjolok mata kan, tapi dia taruh macam pieces kayu yang masih lagi colour sama, tapi ada sikit ukiran je sebagai sambut kan. So ini menunjukkan macam dia nak kita feel very subtle, homely dan tak terlalu overwhelm. Tengoklah roofing dia ni, cantik. Jom kita masuk dalam pula. Wow. Dia punya bau, aroma dia tu. Bau dia, Masya Allah. Dekat luar kita dengar bunyi macam-macam bunyi. Dekat dalam ni complete stillness. Oh, saya sukalah material dia. Even frame dalam ni pun pakai linen Tapi itulah dia bila kita bermain dengan luxury punya tropical concept ni, adalah kalau kita sekadar nak buat cantik kan, dalam gambar kita boleh menggunakan material wallpaper, kita boleh menggunakan macam tile, kita boleh guna artificial products. Tapi bila kita sebenarnya nak cuba bawakan apa yang kita rasa sekarang kan, the complete calmness, kita rasa enjoy, kita rasa recharge, kena menggunakan the real material. Macam ni kayu, jerami, lepas tu ada real kayu kat bawah kan. Saya kalau dan sebenarnya kalau awak tengok kan, macam best sangat. Saya pun nak cakap dekat atas juga tentang macam mana material yang kita katakan macam susahnya nak di-maintain ni, tapi bila dia apply betul-betul wrapping the whole perimeter of the building, dia bagi some feeling duduk dalam cocoon kan, macam didodoikan dengan nature.
One thing yang kalau awak perasan adalah dia sangat less menggunakan elemen-elemen besi. Sikit je elemen besi dia. Yang lain lebih kepada kayu. Even the door punya finishing ni pun kan, kalau kita tengok Tarik sini. very macam ada apa? Ada tekstur yang sangat cantik kan. Macam seolah-olah ini asalnya kain yang dicat. Bagus tau bila kita buat katil, dia ada bagi satu koridor macam ni. Bila kita boleh tengok the view. Dan awak tengoklah ni betapa kat luar tu berkabus. Sejuknya. Cantik lah macam fabric frame finishes kan. Tapi kalau awak tengok kan, dia ada elemen-elemen of copper yang dia nak tunjukkan apa tau. Bila kita buat konsep tropical ni, dia tak ada perfect. There's no such thing as perfect. Kalau awak tengok dia jerami, dia ada the imperfections of everything. Organic Tapi kan. bila dia bergabung, dia jadi perfect in the nature punya way. Saya suka bila dia cut through this macam seti kan. Seti ni kat dalam dia kita rasa very comfy, tapi sebenarnya di dua tu dia cut through dengan pemandangan, so that kita nampak macam seolah-olah sebenarnya this seti is macam floating here kan, dan berada di luar dah sebenarnya kan. Tapi Yalah. eventually bila kita duduk dalam ni, kita dah tak nampak ini cahaya dan dia sangat cozy. Ialah dua benda. Satu tadi cozy, dan kedua sebenarnya dia bagi elements of privacy. Bila the moment awak duduk sini je, tak ada angle yang orang boleh nampak kita berada kat sini kan. Exactly. And the table with the right size, the right height, buatkan kita rasa macam semi-function punya area kan. Wow, such an enormous Awak pun tak perasan pocket ada pintu door. ni kan? Ya, tak perasan dan saya tak sangka dia Dan besar dia je. menggunakan veneer punya finishes, I membuatkan dia like. nampak sangat detail. Simpan dalam ni Betul. Wow. That's why kalau tropical concept ni, kalau kita nak ada privacy kan, compartmentalizekan each spaces, kita boleh introducekan banyak pocket door. Yeah, even the door is this door that separate macam wardrobe pun very macam apa? Macam Sleek. aneh. Aneh bagi saya Kalau because saya dia sleek sebab dia bagi saya dia aneh sebab dia tak habiskan the mirrors kan, tapi dia sebenarnya bagi efek apa nama skeleton effect lighting kat dalam tu kan. dia adalah elements of pocket. So kalau kita Wah, nakkan tiba-tiba dia open up everything and dia jadi macam so called a big walk-in kan. Maksudnya kalau kita nak ada privacy, kita boleh tutup pintu sana. This is awesome. dan macam mana dia boleh maintain the Baik same material dia. jerami untuk setiap wall yang ada, membuatkan kita rasa sleek lah. Sebenarnya kan wardrobe ni gelap, lepas tu kita rasa macam besar, enormous kan. Saya suka dia punya planning on the apa nama luggage area kan, yang macam continuous macam ni. So buat kita rasa macam kita ada an option of luggage area ataupun letak t-shirt, but at the same time kita ada satu tempat yang dress kan, tapi dia still je kita elevated kan the wardrobe part of the wood tu. Cantik, very nice. The detail is so good, buatkan dia nampak seamless. Cuba try duduk, nak tengok height dia. Of course, this is a great height. Dan cermin ni boleh adjust. Boleh 2 kali adjust macam ni. Macam ni lagi. Macam tu. Dan dia overlooking the view kan. Jadi Ini awak punya muka simple. cerah lah. Ya, sebenarnya macam design dressing table yang sangat simple, even movable kan. Kita rasa macam tak nak lah ganggu. Ya. Tak belah sini Betul. rasa macam tak nak lah nak tengok muka sendiri kat Dan kat sini dia menggunakan elemen besi. Ya, even kalau dia besi pun dia macam very rustic dan represent the tropical punya feeling kan. Sebenarnya bila kita berada dekat tropical design ni, dia punya bau tu penting. Ya, betul. Not betul. only the scent yang dia introduce sendiri, tapi bau-bau daripada kayu ni, dia ada dia punya bau yang tersendiri, campur dengan jerami, campur Ya. dengan all the material. The kayu tu produce macam Bau masam. Macam worst smell tau. Tapi that's why bila dia stimulate dengan the great aroma, dia membuatkan kita rasa this is the scent of wood. But eventually it's the right mixture of scent yang diintroduce, membuatkan kita boleh appreciate the wood tu kan. Awak cakap tu saya dah macam tak boleh nak digest because dia punya toilet ni amazing. Toilet ni macam kita berada dekat satu sanctuary tau. Wow, betul lah. The bathtub ni sebagai the centerpiece, the center of attraction, dan dia dikelilingi oleh the real stone yang dia bakar
untuk dapat this kind of effect. Flame effect, right? Ya, flame effect. Dan bila kita duduk dekat tengah-tengah ni, kita akan rasa hilang lah. Rasa hilang daripada dunia ni dan kita boleh enjoy the moment. Mandi kat sini rasa macam king sebab dia macam kita berada di dalam a house lagi. Maksudnya binaan toilet ni bukan macam toilet tapi macam a house, another house kan. Betul. Tapi sebenarnya dia ada option. Kalau kita nak mandi dekat shower sini dan dia sangat privacy, walaupun So kita perasaan dia macam mandi dekat nature, tapi still lagi dia ada privacy. Ada bench lagi Ada kan. bench. Dan kita ada another shower dekat situ. Yelah, nak basuh kaki dan sebagainya. Sebab bench belah sana. That is what we call it nature ataupun tropical concept, di mana a mix of wood, a mix of natural element. Batu ni sangat detail. Lah, tengoklah join dia kan. Saya percaya bila batu ni dia adalah real stone, wondering ketebalan dia sebenarnya dan macam mana dia join perfectly. Dia kena buat pivot macam, kan. Betul, menyebabkan nampak macam batu ni adalah seketul batu, macam bricklaying, you know kan, tapi sebenarnya dia adalah macam finishing sahaja, but with the right termination. Wow, jom tengok kita punya vanity ni, cantik dia ada his and hers kan. Ada his and hers tapi tak guna typical sink tu kan, even though macam molded from the quartz stone. Dan bila dia pilih warna quartz stone pun dia macam ambil yang boleh imitate limestone kan. So kita rasa macam the real stone carved to be sinky. Tapi awak tengok kan macam mana dia buat benda ni nampak macam floating because of the light and because of elements of cermin kat belakang ni, buatkan kita rasa walaupun sebenarnya ni besar tau kan, tapi kita nampak slim dan sleek dan kita rasa macam indoor outdoor kan. Tapi saya suka macam mana dia play around with the lights coming in dan buatkan ruang ni nampak very skeleton supaya cahaya masuk. Tapi still kalau kita tengok cara dia menyebabkan tropical tu nampak asli ialah dengan ketebalan yang diintroduce kan. The bulkiness tu diintroduce pada tempat yang tepat. And look at this. What is this? Oh wow. Dan dia menggunakan batu yang betul ni. Ini ada batu yang betul. Masya Allah. This is such a luxury. Saya rasakan banyak benda whenever it is a definition of luxury, dia mesti ada the right weight. Betul tak? Bila benda tu macam very melayang, flimsy, dia macam diminish the meaning of luxury. That's why bila benda ni pun dibuat berbatu, this is a real luxury. Jom kita pergi luar pula. Jom. Ada luar? Best. Mana? The feeling of kita boleh pijak dekat atas pebble wash, Exactly. atas real stone ni, Betul? buatkan kita grounded tau. Grounded. Ni orang panggil grounding kan. Every morning kita boleh grounding kat sini. Ini sebenarnya tempat mandi, shower. Grounding and showering. Wah, buka. Jangan basah ni kita buka. Saya try bahaya dah basah dah kita. Tapi ini macam mandi air terjun. Ana dia cakap kalau kita nak mandi dekat luar, nak experience dekat dalam hutan ni pun boleh. Dan dia kata don't worry, tak ada orang nampak. Yang nampak cuma monyet je. Saya ada tempat sangkut tuala, tempat sabun. Tengok tempat sabun pun tebal. Tempat tombol pun tebal kan. I love. Memang best lah. Bunyi, climate, udara, cuaca. Ada siput yang banyak kan. Sebab kalau siput banyak tu menandakan ada ekosistem yang betul. Yelah. Jomlah, saya nak pergi living pula. Wow. Cantiknya. Dia punya feeling Amir macam kita berada dekat glass house. Tapi a cozy glass house. Glass house mana ada cozy kan? But this is a cozy glass house. Kenapa Sebab saya rasa maybe one of the factor ialah because the ID touch dengan ada macam table lamp kan. Betul. Buat kita rasa very cozy. And then kan macam mana nak bagi the elements of grounded and grand ni. Cuba duduk. Tengok meja dia. Wow, very nice. Elemen-elemen yang besar-besar, enormous ni yang membuatkan kita rasa kita grounded
dan juga boleh rasa the power nature tu. Betul. Everything is not heavy, everything is very transparent, tapi kalau kita tengok pieces yang dipakai tu is gigantic kan, macam besar-besar sebenarnya, tapi dia buat kita rasa the scale lah, I think the scale and proportion of this, the height, the width pintu dia kan, tengok meja ni sendiri besar, but it works, it really works to show the luxury Tapi saya nak bawa pergi sini ni. Ni kan, macam mana tu? Wow. Dan ini adalah impian saya, Bi, untuk ada sliding door yang besar dan berat macam ni. Ya. Wow, dia boleh tolak dua. Tapi saya kan dalam banyak-banyak benda yang saya kagum, even the handle pun saya kagum tau. Tengok ni. Dia macam boleh two way. The detail is awesome. Yalah. Ini tak perlu detail kot, dia macam perlu lubang Tapi je. inilah yang awak akan boleh experience, macam I like. boleh facing the pool, facing the scenery of hutan. I can stay here forever. Breathtaking view. Macam just berada dekat in between the glass house and the pool ni, kita boleh rasa the dynamicity of the room, of the area. Yes. Dan cuba berdiri di sini. Picture it. Amazing. Saya rasa amazing sangat kat sini kan. Boleh dengar Bunyi tu kan. bunyi cengkerik, bunyi ombak. Tadi baru diam je kita dalam ni. Lepas tu bunyi desiran daun-daun tu kena tiup angin. Dan bila kita masuk je dekat dalam ruang dan kita tutup ni, dia terus ada the calmness and the quietness of this glass house. So that's why kalau awak tengok pintu ni dia sangat berat, because why? Dia implement the premium punya tempered glass. Yes, and suddenly all everything silent. is silent. Cantik lagu sini. Dia separuh sana, separuh sini. Dia campur dengan rotan ni. Nice, detail kan. Kayu, rotan, fabrics. Same dengan sini kan, the dining ni. I'm ready. Cantik. Tengoklah finishing meja kan. Ini Bi, sebenarnya kita boleh buka juga. Kalau Oh kita my nak God. experience kalau kita nak experience makan sambil tengok the view, kita boleh nampak beach kat sini. Cuma sebab hari ni hujan, jadi kita boleh nampak macam kusam kan. Tapi bila kita sekarang ni waktu panas, sebenarnya kita boleh nampak biru sangat kat sini. Wah, sebab tu saya cakap saya boleh live here forever. Masya Allah. Tengok. Tengok bunyi tu kan, bising. Bukan bising lah, dia adalah nature yang menenangkan. Tapi bila kita tutup dan kita hilang dalam space, complete silent. Amazing. Apa ni? wow, sudu. Ada sudu bagi batu ekstra dalam lagi ni. Wah, detail Saya dah tadi nak tengok kawasan ni. Dia macam Jom kita try tutup dulu. seolah-olah macam a big TV console plus pantry plus bookshelf. This is a really good idea kalau Tapi kita nak apply. betul. Ni boleh apply dekat mana-mana space. Any project. Especially master bedroom saya rasa, ataupun ruang family. Kenapa ruang family macam tu? Sebab ruang family lah kita nak. Kalau tidak dibuka dia macam ni, lepas tu dia dah melempang kan. Jadi kita boleh tutup. Dan sebenarnya bila kita kat ruang family kan kita nak membaca, lepas tu kita nak ada some condiment punya bar kan. Dan kita nak ada TV, dan nak ada sound system. So it's all here. Extra top. Sebab apa? Bila kita nak charge, so kita letak phone kita kat sini. Not only charge, dia kalau kata kita bawa kita punya like mini device ke Apple, anything, TV, iPad kan, nak macam mirror ke. Wow. Dan top inilah phone. yang saya pernah cakap awak sebelum ni. Bila kita buat mini pantry, kita ada small bowl je. A very mini bowl, small bowl sink untuk kita basuh-basuh, kadang-kadang nak bilas-bilas. This is my favourite lah. What is this? Boleh buka ke? Tak, ni tong sampah. Splendid. Bila kita dah guna apa benda, dah buka segala uncang teh tu, mana nak taruh kan. Selalu kan kat hotel-hotel lain kan kita akan macam
Sepah atas ni semua nak kena cari tong sampah. Ini semua dah fikir Dan untuk orang yang suka ada macam sparkling juice ataupun even wine, boleh letak, dia ada chiller kat sini. Nice. Pun boleh tutup juga. Saya rasa saya dah puas tengok interior. Saya nak ajak awak pergi tepi laut walaupun mendung. Jom. Inilah dia yang kita boleh replikatekan berkali-kali. Kalau kita buat konsep resort, walaupun benda tu berada di ibu kota, Betul, setuju. sebenarnya kita boleh replicate the elements of calmness, elements of nature, yang mana walaupun kita duduk di ibu kota, kita masih lagi boleh replicate this kind Rasa, of kan? moment, Yup. the feeling. Sebab sebenarnya kalau kita tengok design dia, cara dia shutkan dunia luar because of privacy sebenarnya, because bilik antara bilik adalah sangat dekat. Tapi sebenarnya design ni dah sesuai sangat bila kita boleh shut environment sekeliling yang mungkin busy, hektik, kan. Cuk, daripada sini kan awak boleh nampak macam sangat cantik tau, the dynamicity of dua building ni yang dia gabung dengan koridor tu. Dan inilah yang tadi awak cakap tu, yang dia punya bumbung pitch roof tu dia protrudingkan sikit ke depan, nampak sharp kan. Tapi sebabkan kita duduk angle ni, tiba-tiba saya nampak detailing dia punya railing ni. Dia buatkan memang sloping tau, supaya tak takung air. Not even the top, dia sampai dia punya bawah pun dia buat sloping. Itu yang saya cuba nak cakap. Maksudnya just from the different angle, we can see that the designers ataupun the architect tidak neglect every single detail. And pun, then kan? not only that, kalau awak boleh tengok detailing, tadi kita bercakap pasal marble and stone tu dia buat potong 45. Even the kayu yang tebal ni pun dia potong 45 macam orang buat stone kan. They are not discounting in term of detail. What is this? Yes, I know what is this. Recently I learned this is what we call as batuk. Mana ada recently ni, saya daripada sekolah dulu, daripada kampung dulu saya pakai benda Memang ni. pakai. Awak tahu ke apa nama tu. dia? Awak tahu ke apa nama dia? Cetong. Bukan. Tapi apa bukan. nama dia? Dia nama dia orang panggil batuk. That's why kita ada pepatah bagai melepaskan batuk di tangga. This is batuk. Dia kalau letak di sini, bukan di tangga. Begitu. Kan? Wow. Amazing. Wow. Dia Where orang kata are we now? just a doorstep punya distance je. Wah, tiba-tiba kita dah kat tepi laut dan sangat dekat di tepi laut. And we have our own spot. Spotless. Spotless pula spot tu kan? Tengok. Basah ke? Basah. Tadi kan hujan. Sini Jom. jadilah. Saya nak pergi tengok laut. Tengok laut. Tapi even di laut, dia tak ada rasa elemen of panas sebab dia banyak pokok-pokok ni tau. Yes. Tapi dia punya pasir ni sangat halus sampai tenggelam-tenggelam kaki saya. Dan awak tengok ni, Masya Allah. saya rasa besok saya nak sewa kayak dan nak Masya berkayak Allah. pergi ke pulau. Dia ada banyak pulau-pulau kecil. Cantik Wow. dia. Boleh ambil kayak kat situ. Serius? Wow, anak kita memang suka ni. Kejar-kejar ketam. Ini boleh hilang. Kejar ketam. Ketam pun tak habis lagi. Wow. Alamak, Memang- alamak. Memang breathtaking ya. Okey, saya tak nak pergi. Basah. Wow. Benda elemen macam ni, walaupun kita tak boleh nak copy dalam interior tropical concept, kita boleh masukkan elemen of pasir, elements of painting yang menceritakan pasal laut. Exactly. Sebenarnya kita masih lagi kita boleh copy benda ni. Different feeling kan? Different feeling sebab dia bukanlah private beach yang semua orang nampak villa kita kat dalam tu. Kita tengah mandi ke kan? Ya, private juga tapi tengok Datai punya setup. I think this is very good kan bila kita nak buat tropical, nak copy the concept of openness to the nature. I love the way they condone the property tapi at the same time sebenarnya open to the nature. Setiap tropical concept ni dia ada different kind of feeling, experience yang berbeza kan. Ada orang macam nakkan interior yang cantik, so that's why kita kena sangat faham Betul? the concept and the selection of konsep tu dengan emotional drive seseorang. Kalau orang memilih tropical concept, boleh kata most of them adalah orang yang well established, success, tapi dia dah pergi, dia suka back to nature. Dia nak rasa grounded dan be themselves. Yeah. Jadi dia sendiri.
great experience. Jangan lupa saksikan episod terakhir di Datai Langkawi. IDW Manifest Live in Langkawi.